Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan AM Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan ajak teman-teman untuk melihat sebuah video yang saya ambil dari Rais Hamid Channel, di mana sebuah video dengan judul Bahasa Indonesia diangkat ke UNESCO bukan bahasa Melayu. Bang Rais Hamid mereaksi berkenaan tentang bahasa Indonesia yang terpilih sebagai bahasa resmi di UNESCO, dan sekaligus juga ada satu sindiran kepada masyarakat Malaysia, kenapa bukan bahasa Melayu. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV, dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Oke, Indonesia, jangan lupa ya Brunei, di-subscribe Singapura, juga Selatan, Thailand, Bang Filipina, Rais Channel. Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, betul-betul. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe. Tahniah kepada jiran kita Indonesia, kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu, bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO, selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Sepanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO, tak dapat disangka lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur, dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia, dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tumpang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni. Namun, persoalan dia, kenapa bukan bahasa Malaysia? Tapi aku ada jumpa satu artikel yang menerangkan dari sudut beliau lah, yang ditulis oleh Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama. Dekat mana silap dia? Kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Koranglah punca dia. Tak kisahlah, daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampailah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu, Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, supaya bagi kemaluan kepada satu pengajaran pada budak-budak lain. Rakyat telah mula hidup di sebuah negara yang terpuluh-puluh. what? Sebenarnya ada je segelintir lah, sangat-sangat sedikit bilangan dia daripada kalangan pemimpin dan orang-orang ternama ni yang bukan berbangsa Melayu. Boleh je cakap bahasa Melayu elok-elok. Contohnya, Wee Ka Siong. Lagi, Anthony Locke. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Lagi satu, Tan Sri Lee Lam Tai. Diorang cakap Melayu kadang-kadang lagi bagus daripada orang Melayu tu sendiri. Lepas tu baru-baru ni kan ada content creator yang berbangsa India tu, yang orang sendiri terkejut. Ui, dia cakap Melayu memang macam orang Melayu lah. Tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke, bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu, borak-borak, kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan, borak dalam bahasa Inggeris. What you know me, I am you, what you doing here, I want to drink. Malah jadah apa? Sebab bagi korang cakap English ni barulah educated, nampak bijak. Cakap bahasa Melayu ni low class, tak nampak educated. Daripada pihak kerajaan sendiri pun tak kisahlah kerajaan mana pun, ada je aku nampak usaha-usaha nak memartabatkan bahasa Malaysia ni sebagai bahasa kebangsaan. Tapi acuh tak acuh, hangat-hangat tai ayam.
macam-macam. Kalau kau tengok dekat Indonesia ni, bukan dekat Indonesia ni ada orang Melayu je, ada orang Aceh je, ada orang Jawa je. Kadang-kadang ada je yang bangsa Cina. Tapi bila diorang buka mulut cakap bahasa Indonesia je, memang tak ada bunyi bunyi macam Cina sikit ke, bunyi macam India sikit ke, memang bunyi bahasa Indonesia, memang itulah bunyi dia. Jadi dalam isu ni, rakyat Malaysia, kau tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO. Yang pemimpin tak payah nak salahkan rakyat, yang rakyat tak payah nak salahkan pemimpin. Semua salah. Termasuklah juga aku yang buat video YouTube dalam bahasa Malaysia ni pun ada orang bagi cadangan. Buat dah dalam bahasa Inggeris. Weh, aku buat untuk orang Malaysia dengar. Korang belajar sejarah kan? Korang lupa ke pada abad ke-7 ketika Malaysia ni, tanah Melayu ni dijadikan pusat perdagangan antarabangsa. Siapa nak datang tanah Melayu ni, kau kena belajar bahasa Melayu tau. Tak kisahlah siapa yang berdagang tu, daripada British ke, Spanyol ke, siapa-siapa pun nak datang kena cakap bahasa Melayu dan kena belajar. Tapi korang juga yang cakap, dekat Jepun tu kalau kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Dekat Korea pun kau nak pergi sana, kau kena belajar bahasa dorang tau. Kenapa bila datang Malaysia je cakap English pun boleh? Aku tahu penyampaian aku ni macam tak tersusun, kucak-kacir sikit, tapi aku rasa kau dapat tangkap lah kan apa yang aku nak sampaikan. Tak payah nak cemburu sangat, tak payah nak petikai kenapa bahasa Indonesia diangkat menjadi bahasa rasmi UNESCO untuk Republik Indonesia dan warganya. Tahniah, korang memang layak. Jadi kepada rakyat Malaysia, tak kisahlah kau ni asal mana ke, sejarah kau daripada mana, kulit macam mana ke, kau punya bangsa apa pun, jadikanlah bahasa Malaysia ni adalah bahasa utama dalam pertuturan korang, bahasa utama yang kau gunakan dalam semua kerja. Nak tulis surat ke, nak buat signal ke, semua guna bahasa Malaysia. Bukanlah tak boleh nak guna bahasa lain, English dan sebagainya, selit-selit sikit. Inggris tapi juga penting. Jangan jadikan bahasa lain tu sebagai bahasa utama. InsyaAllah tak mustahil satu hari nanti bahasa Malaysia juga akan diangkat menjadi bahasa UNESCO. Kalau suka dengan video ni, bolehlah share. Kalau ada sebarang komen dekat bawah. Asal kau nak apa? Kecam aku. Kecam lah. Aku cakap benda betul. Enggak bang. Like, Mudah-mudahan enggak bang ya. Loceng untuk notification. Oke teman-teman, demikian reaksi dari Mas Rais Hamid berkenaan tentang terpilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO. Kenapa bukan bahasa Melayu Malaysia? Dan tadi juga ada satu sindiran kepada masyarakat Malaysia dan juga pemerintah Malaysia yang menyikapi bahasa Melayu sebagai bahasa resmi, bahasa nasional di sana dengan cara yang kurang baik. Dengan cara yang kurang baik yang bagaimana? Dengan cara mencampur adukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris, dan banyak dari warga Malaysia yang tidak fasih dengan bahasa nasionalnya sendiri. Oke, kita kembali ke bahasa Indonesia. Memang secara fakta dan data, bahasa Indonesia kalau melihat dari segi penuturnya memang lumayan banyak. Kita melihat berapa jumlah penduduk Indonesia, sekitar 270 juta. Itu sebagai penutur dalam negeri, dan ditambah lagi penutur asing yang ada di luar negeri. Dan bahasa Indonesia sudah dipelajari di sekitar 52 negara. Dan inilah fakta dan data yang ada dalam bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia dengan segala perkembangannya cukup diminati untuk bisa dipelajari. Dan untuk netizen Malaysia tentunya mau tidak mau harus bisa menerima dengan melihat kenyataan kondisi bahasa Melayu dengan segala permasalahannya di Malaysia yang sampai sekarang ini dipermasalahkan. Oke teman-teman ya, demikian reaksi dari Mas Rais Hamid berkenaan tentang terpilihnya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi di UNESCO. Dan cukup sampai di sini dulu, silakan teman-teman bisa berkomentar. Tetapi jangan lupa tinggalkan like and subscribe Aryan M Channel juga Rais Hamid Channel. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.